Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa khabar semua? Bertemu kembali kita siri yang kedua dalam pelajaran ataupun subjek pendidikan syariah. Jadi kita sudah membicarakan dalam dua siri berkenaan dengan hadis hukum berkenaan dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siri yang kedua, perkara-perkara yang dilarang ataupun dilaknat oleh Nabi SAW yang disebutkan pada siri yang kedua, iaitu pertama, mengubah apa-apa yang ada pada fizikal tubuh badan, mana-mana anggota, mana-mana kawasan tubuh badan kita. Sudah kita bicarakan pada siri yang kedua. Pada siri yang ketiga kita akan sambung perkara yang kedua yang dilaknat oleh baginda Nabi SAW dalam hadis yang disebut ataupun dibaca yang kita pelajari sebelum ini. Yang kedua iaitu menyambung atau mencantumkan rambut. Perbuatan menyambung atau mencantumkan rambut adalah ditegah dan dihukumkan haram kerana ia mengandungi unsur-unsur, perkara-perkara ataupun unsur-unsur yang boleh menyebabkan pembohongan dan mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Kebanyakan wanita, bagi menampakkan kecantikan, mereka akan menghias dirinya dengan menyambung rambut. Perbuatan ini adalah dilarang sama sekali, sama ada membuatnya sendiri atau mengupah orang lain, seperti pendandan rambut atau juru solek. Termasuk dalam perbuatan ini juga adalah menanam rambut di kepala serta memakai rambut palsu. Ini ditegah. Perkara yang ditegah, perkara yang kedua yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Yang ketiga, mewarnakan rambut pun sama. Perbuatan mewarnakan rambut adalah mewarna rambut asal kepada warna yang lain. Perbuatan mewarnakan rambut adalah mewarna rambut asal kepada warna yang lain. Hukum mewarnakan rambut menjadi haram. Apa dia? Bila? Adakah semua perbuatan mewarnakan rambut itu haram? Ada yang haram, ada yang haram, ada yang halal. Yang haram kita nak tahu, iaitu menggunakan bahan yang tidak halal, iaitu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, atau najis. Itu apabila kita warnakan jadi haram. Warnakan rambut, meniru orang kafir pun haram. Rambut kita color sebab kita nak tiru satu golongan, satu puak, satu kumpulan. Kumpulan yang mana? Kumpulan yang menderhaka, melanggar hukum-hukum Allah, seperti puak gay, puak lesbian dan sebagainya. Oleh sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, man tashabbaha qaumun fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum, nescaya mereka di kalangan mereka itu. Orang yang meniru itu di kalangan mereka itu, orang yang mereka tiru. Yang ketiga, mewarna uban dengan warna hitam. Itu ada unsur penipuan dan ianya dihukum haram. Ini yang haram. Macam mana pula yang halal? Yang dibenarkan, iaitu menggunakan inai atau katam. Katam, gunakan inai lah. Katam ni tak silap ustaz, inai juga. Menggunakan inai. Tak kira lah inai itu colour apa, warna merah ke hijau ke, inai. Ianya halal dan tidak daripada bahan yang bernajis ataupun najis. Yang kedua, ketika berperang untuk mengelirukan musuh, kita lomo rambut kita, colour apa, kita nak menyorok di kawasan rumput ataupun kawasan yang hijau, pokok-pokok yang hijau, ataupun pokok itu colour banyak, colour seakan-akan warna coklat. Kita pun rambut color kita, rambutkan color kan, warnakan hijau ataupun warna
apa-apa yang warna untuk mengelirukan musuh, ianya dihalalkan. Mana dibenarkan, tidak haram perbuatan tersebut. Yang keempat, melakukan pengubahsuaian jantina lelaki kepada perempuan dan sebaliknya. Lelaki pada perempuan, perempuan kepada lelaki. Sekarang dipanggil transgender lah kan. Hal ini merupakan perbuatan yang dilaknat juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencipta lelaki dan perempuan dengan keistimewaannya yang tersendiri. Dia ada kelebihan keistimewaan masing-masing. Dia tak boleh sama, kan? Ada kalau sama, kan? Tak ada lah namanya jantina, kan? Jantan, betina, tina betina. Tidak adalah jantan, tidak ada betina. Tidak adalah perempuan, tidak ada lelaki, dan tidak ada sebarang institusi keluarga. Kalau semuanya sama, semuanya jantina yang sama, ada kelebihan, ada posisi masing-masing. Oleh sebab tu makna adil kita kena faham. Bukan makna adil itu kesamarataan, tetapi makna adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Tempat perempuan ada tempat yang layak, tempat lelaki ada tempat yang layak. Jangan apabila dikatakan lelaki yang lebih utama menjadi ketua berbanding perempuan, maka kita mengatakan perempuan dilakukan di dalam Islam secara tidak adil, yang dipanggil diskriminasi. Itu tidak benar, dan itu adalah jarum-jarum daripada musuh Islam untuk mengelirukan umat Islam daripada prinsip asas agama kita yang luhur, yang suci dan tinggi itu. Baik. Maksud lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya, perempuan menyerupai lelaki ialah lelaki yang meniru gaya orang perempuan, sama ada dari segi pakaian. Dalam Quran tidak ada. Lelaki tak boleh pakai baju kurung, memang tak ada. Tetapi dalam hadis Nabi SAW, Nabi menegar orang lelaki bergaya lagaknya seperti perempuan. Nabi tegar. Dalam Quran tidak ada, tetapi Nabi yang menjelaskan apa yang Allah Ta'ala tegar. Gaya bercakap, dilembutnya macam perempuan dengan suara yang halus. Suara garau molek macam Ustaz Wen ni, dia haluskan. Assalamualaikum. Tak kena lah. Atau dari segi cara berjalan, seperti melenggang-lenggok, gemah gemalai. Itu bukan gaya seorang lelaki yang sejati. Perbuatan ini adalah sangat keji dan tidak bermaruah serta tidak bertamadun, sehingga boleh memberi imej yang buruk terhadap masyarakat dan negara. Sakit kepala. Masyarakat, kalau dalam satu institusi masyarakat, komuniti ada seorang macam ni, sakit kepala ketua kampung, sakit kepala Tok Ngulu, sakit kepala ketua-ketua yang ada. Dan dia memberi imej yang tidak baik pada mana-mana komuniti. Antara hadis Nabi SAW melaknat perbuatan ini ialah ni tau. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa'i bir rijal. Masya-Allah. Artinya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang meniru-niru gaya perempuan, dan begitu juga perempuan yang meniru-niru gaya lelaki. Baik, insya-Allah kita dah selesai 3 perkara yang dilaknat oleh Nabi SAW. Kita sudah jelaskan. Yang pertama, mengubah anggota badan. Yang kedua, menyambung atau mencantumkan rambut. Yang ketiga, mewarnakan rambut. Dan keempat, melakukan pengubahsuaian jantina lelaki kepada perempuan ataupun sebaliknya. InsyaAllah pada siri yang keempat nanti kita akan menyambung lagi berkenaan dengan topik mengubah ciptaan Allah Ta'ala dalam masalah ataupun isu pengubahan yang dibenar dan dilarang oleh syariat ataupun di dalam agama Islam. Terima kasih. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.